Hai dan Assalamualaikum. Saya Alia Hanis binti Syakir Husin dari kelas AC220B3J bakal membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Budaya Hedonism menurut Perspektif Hindu. Pertama sekali kita akan membincangkan tentang definisi hedonism. Hedonism diertikan sebagai satu fahaman hidup yang mementingkan keseronokan dan juga kesenangan, atau dalam bahasa mudah kita panggil sebagai budaya hiburan. Perkataan hedonism ini terbahagi kepada dua yang berasal daripada perkataan Yunani, iaitu hedon dan juga isme. Hedon di sini membawa maksud keseronokan atau kenikmatan, manakala ismi membawa maksud fahaman ataupun cara hidup, perilaku dan sebagainya. Seorang ahli falsafah Yunani pada zaman Helenistik dipanggil sebagai Aristippus berpendapat bahawa budaya hedonism ini adalah apabila seseorang itu mencapai keseronokan atau kesenangan pada tahap yang maksimum. Bagi dia, budaya keseronokan ini adalah yang terbaik buat umat manusia. Ahli falsafah klasik banyak mengertikan bahawa makna kepercayaan hedonism itu adalah apabila kebahagiaan itu adalah kebaikan tertinggi dalam hidup seseorang. Pandangan ini turut selari dengan pandangan John David Gracia yang menyatakan bahawa keseronokan dan juga kebahagiaan itu adalah kredit tertinggi dalam hidup seseorang. Namun hal ini agak bertentangan dengan pandangan Epicurus, iaitu keseronokan itu adalah yang terbaik apabila dicapai pada tahap yang sederhana sahaja. Selain itu, ahli falsafah turut membagikan hedonism ini kepada dua jenis, iaitu hedonism psikologi dan juga hedonism etika. Hedonism psikologi di sini dimaksudkan sebagai perbuatan mengambil sesuatu tindakan yang dianggap dapat memberikan kenikmatan yang terbesar dan juga dapat mengurangkan rasa kesakitan. Manakala psikologi etika adalah perbuatan mengambil tindakan yang dianggap dapat memberikan keseronokan dan juga kenikmatan kepada seseorang. Dapat beberapa pandangan tentang erti hedonism. Salah satunya ialah pandangan Aristippus dan juga pandangan Epicurus. Namun menurut agama Hindu, pandangan hedonism Epicurus adalah satu-satunya yang selari dengan ajaran yang diajarkan oleh agama Hindu. Hal ini adalah kerana hedonism Epicurus ini mengajarkan bahawa hidup yang sederhana itu adalah lebih baik dan lebih kurang menyiksakan, kerana sesuatu yang diambil secara berlebihan itu hanya akan membinasakan seseorang. Sebagai contoh, perbuatan mencari kebahagiaan atau keseronokan dengan bersukaria adalah sesuatu perkara yang normal, kerana setiap manusia akan menghadapi masalah tersendiri. Dan cara untuk menaikkan beban tersebut adalah dengan berseronok. Namun, sesuatu perkara yang melebihi hanya akan merosakkan seseorang. Jadi, hedonism Epicurus ini mengajarkan bahawa tidak salah untuk berseronok, tapi hanya perlulah pada kadar yang sederhana. Jadi terbuktilah di sini bahawa hedonism Epicurus adalah selaras dengan prinsip ajaran etika Hindu yang mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan atau kenikmatan yang tidak menyiksakan, namun pada masa yang sama tidaklah juga membinasakan dan dapat memberikan ketenangan kepada diri kita. Baik, sekarang kita bakal membincangkan tentang kepentingan atau kita sebut sebagai kebaikan budaya hedonism ini. Sebenarnya, budaya hedonism ini adalah juga kebaikan yang tersendiri. Salah satunya ialah ia menggalakkan pertukaran budaya ilmu. Kerana secara tidak sedar, apabila kita ingin mengecapi sesuatu kemahuan atau keinginan, kita secara tidak langsung melatih otak ataupun diri kita untuk menjadi kreatif
bagi mencari jalan untuk mencapai sesuatu perkara yang kita ingini. Kesilapan yang berlaku pada kebanyakan masyarakat sekarang ialah apabila mereka menyalahgunakan ilmu yang mereka peroleh itu untuk tujuan yang salah. Tapi tidak patut kita nafikan bahawa budaya hedonism ini sebenarnya menggalakkan masyarakat untuk menjadi kreatif. Selain itu, kepentingan budaya hedonism ini adalah untuk menjaga keseimbangan rohani dan mental seseorang. Tidak dapat kita nafikan bahawa terdapat masa gelap di mana seseorang mencari jalan keluar untuk menenangkan fikiran mereka. Jadi melalui budaya bersukaria ataupun budaya hiburan ini, mereka dapat meriliskan tension ataupun stres yang dapat mengelakkan daripada masalah yang lebih teruk seperti masalah depresi ataupun anxiety dan sebagainya. Namun, kenikmatan yang dimaksudkan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai kenikmatan untuk mencari jalan keluar daripada keperitan fizikal dan bukannya kerakusan semata-mata. Maka jelaslah di sini bahawa budaya hedonism pada kadar yang sewajarnya sebenarnya dapat membantu seseorang dalam memelihara keseimbangan rohani dan mental mereka. 5 jenis Pancayama Bharata, iaitu Brahmachari, Ahimsa, Satya, Avyahara dan juga Asteya. 5 konsep ini adalah jenis-jenis pengurusan diri dalam korelasi seseorang dan perilaku mereka bagi memenuhi ketepatan rohani dan juga kebersihan batin. Brahmachari didefinisikan sebagai pengendalian nafsu seks, manakala ahimsa pula merupakan suatu bentuk anti kekerasan yang selari dengan prinsip hedonism Epicurus, iaitu ia mengajarkan seseorang untuk menahan diri daripada melakukan kekerasan dan menggunakan ahimsa itu untuk mencapai kedamaian. Seterusnya, Satya yang bermaksud benar, setia dan jujur, yakni ia menyebut tentang sebuah perilaku yang mendatangkan kedamaian kepada insan lain. Avyahara, tindakan yang diambil untuk memastikan kedamaian dan keharmonian itu dapat dicapai. Akhir sekali, Asteya, iaitu tidak mengambil hak orang lain, bersesuaian dengan asas hedonism Epicurus yang menekankan pola hidup sederhana. Agama Hindu juga turut melarang kecenderungan dan hasrat terhadap material secara berlebihan, kerana perbuatan ini akan melahirkan musuh dalam diri atau di dalam ajaran etika Hindu yang disebut sebagai Sat Ripu, iaitu 6 musuh dalam diri manusia. Meminjam pendapat Atmaja, 6 musuh dalam diri ini dikenali sebagai Sat Ripu, iaitu Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada dan juga Matsarya. Menurut ajaran agama Hindu, Sat Ripu iaitu Kama ini didefinisikan sebagai keinginan atau nafsu yang negatif seperti keinginan melakukan seks. Kemudian ada Krodha yang bermaksud amarah yang berpunca daripada kegagalan mengawal emosi diri. Lobha pula adalah perbuatan yang bersifat rakus ataupun serakah sehingga boleh menyebabkan kerugian sama ada terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Moha pula dijelaskan sebagai kebingungan yang menyebabkan fikiran seseorang menjadi gelap sehingga mereka mungkin melakukan keputusan yang salah. Kemudian kita ada Mada, iaitu mabuk akan perkara yang bersifat material dan boleh memberikan kesan suka dan juga duka. Dan akhir sekali kita ada Matsarya, iaitu prasangka buruk, dengki dan iri hati sehingga boleh memberi kesan buruk kepada orang lain dan juga diri sendiri. Budaya hedonism ataupun budaya hiburan yang telah dinormalisasikan masyarakat sekarang lebih banyak mengundang keburukan berbanding kebaikan. Salah satu implikasi yang paling jelas dapat kita lihat pada prestasi negara. Kedamaian dan keharmonian negara akan menurun. Hal ini sedemikian kerana kelompok-kelompok ataupun golongan hedonistik ini kebanyakannya bersifat angkuh, individualistik, materialistik sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai cita-cita mereka
Mereka tidak kisah sama ada perkara tersebut melanggar etika sosial yang diajarkan oleh agama mereka sendiri, dan hal tersebut menjadikan mereka egois dan angkuh sehingga menegakkan benang yang basah. Walaupun mereka tahu perkara itu salah, mereka tetap buat. Sebagai contoh, hal yang paling jelas masalah pada zaman ini adalah budaya rasuah. Mereka yang ada kuasa ini sanggup merasuah untuk mencapai kepentingan sendiri. Selain itu, peningkatan statistik jenayah sosial semakin meningkat, terutama sekali dalam kalangan remaja dan juga orang muda. Sebagai remaja yang berada di fasa suka ikut kawan dan gemar mencuba sesuatu yang baru, mereka lebih mudah terpengaruh, terutama sekali apabila berada di bawah pengaruh rakan sebaya. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka bertindak atas impuls diri sehingga melakukan perkara-perkara yang melanggar batas syarak dan juga etika sosial. Sebagai contoh, pergaulan bebas yang kian menjadi-jadi dalam kalangan remaja zaman sekarang. Hal ini terjadi disebabkan mereka menjadikan keseronokan itu sebagai alat ukur untuk melakukan sesuatu keputusan. Dan kesan yang paling jelas sekali adalah kerosakan pada nilai agama, akhlak dan moral masyarakat. Budaya hedonisme menjadikan masyarakat semakin alpa dan lalai akan tujuan hidup mereka yang sebenar. Budaya hedonisme yang dibawa oleh Barat ini telah menjadi norma ataupun ikutan di dalam masyarakat zaman sekarang. Dapat lihat keruntuhan akhlak dalam golongan remaja melalui cara percakapan mereka kepada orang yang lebih dewasa. Mereka tidak beradab apabila ingin berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Dengan ini, dapatlah kita simpulkan bahawa budaya hedonisme ataupun budaya hiburan ini tidak sepatutnya dinormalisasikan masyarakat. Cukup hanya pada kadar yang sewajarnya. Jika kerana berlebihan, ianya akan mendatangkan lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Selain itu, kita juga mengetahui bahawa pandangan hedonisme Epicurus, iaitu salah seorang ahli falsafah Yunani, ada sejajar dengan prinsip yang diajarkan oleh ajaran etika Hindu, iaitu tidak salah mencapai kenikmatan tapi cukup pada kadar yang sederhana sahaja. Dengan itu, saya berharap agar semua dapat manfaat daripada perkongsian yang sedikit tadi. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Saya Alihani Binti Syakir Hussein akan membentangkan tentang ulasan artikel berkenaan tajuk yang dipilih, iaitu Jasmani Manusia Menurut Perspektif Islam. Artikel yang ditulis oleh M. Muhajir ini bersifat deskriptif dan eksposisi. Isi yang pertama ditekankan oleh penulis ini adalah tentang proses penciptaan manusia. Isi yang kedua pula menyentuh tentang perbandingan budaya Barat dan juga budaya Islam. Dan akhir sekali, penulis menekankan tentang kepentingan keseimbangan rohani dan jasmani dan apakah hakikat jasmani manusia yang sebenar menurut agama Islam. Jom kita teroka. Di bawah isu yang pertama ini, penulis telah mengemukakan beberapa sumber rujukan seperti Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyokong isu yang dibawa oleh penulis. Dalam Al-Quran telah diceritakan bahawa proses penciptaan manusia ini terdiri daripada dua tahap. Tahap pertama adalah proses penciptaan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan tahap kedua pula terdiri daripada proses penciptaan manusia yang berasal daripada manusia pertama tadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang menceritakan secara spesifik proses penciptaan manusia tersebut. Walaupun begitu, hal ini adalah bertentangan dengan teori evolusi Darwin. Kejap lagi kita cerita. Seterusnya, isu yang dibawa oleh penulis ialah tentang perbandingan pemikiran budaya Barat dan juga budaya Islam. Penulis turut menyatakan pendapatnya tentang budaya Barat yang lebih dominan berbanding budaya Timur dan juga budaya dibawa oleh Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pandangan budaya Barat, iaitu mens sana corpore sano, yang berasal tubuh yang sihat itu melahirkan jiwa yang kuat. Sedangkan hal ini bertentangan dengan budaya Islam yang menyatakan bahawa fizikal ataupun jasmani manusia itu adalah alat semata-mata untuk kita hidup di muka bumi ini.
Ya, dan Islam itu mengajarkan konsep yang sangat ideal, okey? Yang bermaksud jiwa dan juga pemeliharaan jasmani manusia adalah seimbang, sepatutnya seimbang kerana mereka saling melengkapi, dan jika salah satunya hilang, maka tidak lengkaplah dan boleh rosak sebahagian lagi. Sebagai contoh, mereka yang menghadapi masalah depresi ataupun sakit jiwa akan bertindak menyakiti diri sendiri, menzalimi diri sendiri dengan menggores tangan. Itu secara tidak langsung telah merosakkan tubuh badan kita apabila akal sendiri tidak sihat. Isu yang telah menarik perhatian saya adalah berkenaan proses penciptaan manusia. Sebagaimana kita tahu, penulis telah menyertakan beberapa sumber rujukan berkenaan proses penciptaan manusia yang berasal daripada tanah sehingga menjadi manusia yang bakal dimatikan semula dan dibangkitkan semula pada hari akhirat. Namun, yang menarik perhatian saya adalah tentang teori yang bertentangan dengan penjelasan yang disertakan oleh Al-Quran. Ianya mengajak pembaca untuk menganalisa kenapa wujudnya jurang pandangan tersebut, dari mana datangnya teori yang bertentangan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi. Teori evolusi Darwin ini ianya berasal daripada seorang ahli naturalis yang bernama Charles Darwin, yang menceritakan tentang teorinya dalam buku iaitu Origin of the Species. Teori ini menganggap umum bahawa semua kehidupan di dalam dunia ini adalah berkaitan dan berasal daripada nenek moyang yang sama, seperti burung dan ikan, bunga dan pisang, semuanya berkaitan. Teori ini juga turut menganggap bahawa kehidupan itu terjadi dengan pengubahsuaian, modification. Jadi contohnya macam ianya akan berjalan seiring dengan waktu, seperti genetik yang lemah ni akan kalah dan yang hidup saja akan terus hidup, dan akan terjadi mutasi antara genetik yang terkumpul yang kuat ini dan jadilah organisme yang baru. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan pandangan agama Islam yang menyatakan bahawa keturunan manusia itu berasal daripada Nabi Adam alaihi salam, dan kemudiannya Allah jadikan isterinya iaitu Siti Hawa daripada bahan yang serupa. Daripada kedua manusia inilah keturunannya dikembangbiakkan melalui campuran yang dipanggil sebagai Amshas. Asal kejadian manusia ini adalah berasal daripada tanah, kemudian barulah ditiupkan roh ke dalamnya hingga menjadi manusia yang hidup. Pencanggahan pendapat inilah yang menarik perhatian pengkaji, mengapa wujudnya perbezaan yang sangat ketara tersebut. Ia menyedarkan pengkaji bahawa manusia itu berasal daripada tanah dan bukanlah seperti yang dicadangkan oleh teori evolusi Darwin. Dan pengkaji juga sedar bahawa perkara yang membezakan antara manusia dan juga makhluk-makhluk lain ataupun binatang adalah rohnya, iaitu jiwanya, dan juga kehadiran akal pada skop yang tertentu. Persoalan saya, jika manusia dan binatang itu hasil daripada mutasi genetik, maka apa beza antara manusia dan binatang sekarang? Saya mendapati bahawa artikel ini dapat dinilai daripada sudut kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan. Dari sudut kekuatan, saya percaya bahawa artikel ini sangat mudah difahami kerana penggunaan kosakata yang tidak terlampau sukar ataupun tidaklah terlampau senang. Penggunaan kosakata yang digunakan juga amatlah menarik. Namun, kelemahan pada artikel ini ialah kajian tidaklah secara menyeluruh dan penulis mungkin bersifat favoritism kerana penulis adalah seorang Muslim. Jadi kebarangkalian penulis untuk membuat komen yang agak bersifat berat sebelah itu ada. Kajian ini tidak menyeluruh kerana ianya hanya tertumpu kepada skop pandangan agama Islam semata-mata. Penulis telah membandingkan di antara pemikiran gaya budaya Barat dan juga budaya Islam, namun tidak memberikan informasi secara menyeluruh terhadap budaya Barat tadi. Hal ini menyebabkan pembaca untuk berasa sangsi untuk menyokong hujah beliau. Dari sudut sumbangan, saya dapati bahawa artikel ini padat dengan informasi yang berilmiah kerana ianya banyak mendedahkan ilmu agama tentang jasmani manusia menurut pandangan Islam, khususnya isu proses kejadian manusia dan korelasi di antara jasmani dan rohani seseorang kepada masyarakat luar secara terperinci.
Dalam artikel ini, pengkaji menyokong pernyataan penulis yang mengatakan bahawa agama Islam mempunyai konsep yang ideal kerana ianya menuntut manusia untuk bukan sahaja memelihara jasmani namun mengutamakan pemeliharaan rohani seperti yang dituntut oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pemeliharaan keseimbangan antara rohani dan jasmani ini disokong oleh pengkaji berdasarkan sumber yang menyatakan bahawa terdapat hubungan erat antara jiwa dan juga badan manusia. Buktinya, jiwa akan merasa resah, stres, sedih apabila badan ditimpa penyakit dan begitu jugalah sebaliknya. Seterusnya, pengkaji turut menyokong pernyataan bahawa proses kejadian manusia itu adalah berasal daripada Nabi Adam dan bukannya seperti yang dicadangkan oleh teori evolusi Darwin iaitu daripada mutasi genetik. Penulis turut menyatakan bahawa apabila Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keturunan manusia adalah berdasarkan sel sperma yang ada di dalam tubuh Nabi Adam. Pandangan ini menyatakan bahawa kehidupan pra-manusia sebelum ini adalah melalui persenyawaan benih manusia dan bukannya daripada mutasi genetik. Pakar neurologi Turki yang menyatakan bahawa protein tidak mungkin wujud secara tidak sengaja kerana ianya memerlukan protein lain untuk dihasilkan. Jadi jelaslah di sini bahawa teori evolusi Darwin boleh dinafikan. Bahkan terdapat lebih 500 juta spesimen fosil yang membuktikan bahawa tiada proses evolusi yang pernah berlaku. Impak yang memberi kesan kepada pengkaji adalah melalui sudut pandangan. Dalam artikel ini, penulis telah menjelaskan dengan terperinci korelasi kewujudan jasmani menurut pandangan Islam. Sebagai contoh, jasmani manusia ni adalah sebagai alat ataupun media bagi memelihara jiwa manusia. Al-Quran itu telah menyatakan bahawa rohani dan jasmani manusia itu adalah dua keperluan yang saling memerlukan. Kerana itulah yang membezakan antara manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Seterusnya, penulisan ini telah memberikan impak daripada sudut saintifik. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang menceritakan tentang proses kejadian manusia daripada sebesar zarah sehinggalah menjadi manusia. Pernyataan ini turut disokong oleh Mir Anchisuddin yang mengatakan bahawa permulaan kehidupan hakiki itu bermula apabila bertemunya sperm dan juga ovum perempuan sehingga mengadakan proses yang dipanggil sebagai persenyawaan ataupun fertilisasi. Sperm ini kemudian menghasilkan sel tunggal iaitu zygote yang mengandungi kromosom dan juga genetik daripada kedua-dua belah lelaki dan juga perempuan. Dan zygote ini kemudiannya bertukar menjadi cleavage iaitu pecahan dan seterusnya. Penulisan artikel ini telah menyedarkan pengkaji tentang betapa vitalnya keseimbangan antara rohani dan juga jasmani manusia. Kerana korelasi antara hubungan itulah yang akan membezakan antara manusia dan juga haiwan. Pengkaji juga mendapati bahawa ajaran Islam sangat menegaskan kewujudan jasad, akal dan juga roh adalah kerangka yang saling memerlukan dan terikat kerana hal demikianlah yang membentuk seorang manusia di dunia ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.